で一人ぼっちなんてことは絶対にないんだで。ペレシシシシシペレシシシシシシシシ。泣いたっていいんだ。乗り越えろ。剣術は使えねえんだこの野郎。崩壊術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。海賊になるとき同じ船の仲間になれねえかもしれねえけど、俺たちの絆は兄弟としてつなぐ。どこで何をやろうとこの絆は切れねえ。お前に預ける。海賊王になってやる。誰よりも自由な海賊になって。それは恋の城。海賊。俺は見てねえぞこの船を。Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan salah satu cerita anime yang menjadi kegemaran orang ramai, iaitu One Piece. Jadi One Piece telah dilukis oleh Oda Ichiro pada tahun 1997. So sampai sekarang dah 20 tahun tetapi animenya masih lagi berjalan. Okey, sekarang episodnya telah mencapai 1000, tetapi untuk sampai ke penghujung filem ini mungkin lambat lagi. So basically cerita ni adalah cerita yang mana dalam dunia tersebut mempunyai dua golongan. Golongan yang pertama golongan marine, yang kedua golongan bajak laut. So dunia ini juga dikenali sebagai dunia bajak laut kerana beribu bajak laut yang turun untuk berlayar untuk mencari one treasure, which is One Piece. So, mana datangnya One Piece ni? Okey, jadi One Piece ni adalah satu treasure daripada seorang yang dikenali sebagai Raja Bajak Laut, iaitu Goldie Roger. So, sebelum dia ni dibunuh oleh Marine, dia sempat mengeluarkan satu statement. Dia mengatakan bahawa One Piece ni memang wujud dan disimpan di salah satu island di luar sana. So, statement ni telah menggembirakan semua pirate-pirate pada masa tersebut kerana mereka ingin mencari one treasure, iaitu One Piece. Sebab siapa yang dapat One Piece tu, dia akan menjadi the next Pirate King. So, ini adalah salah satu sebab mengapa semua pirate-pirate berlayar ke lautan untuk mendapatkan One Piece tersebut. So, watak utama dalam anime ni namanya adalah Monkey D. Luffy. Dia juga salah satu remaja yang berniat untuk menemukan One Piece dan dia juga bercita-cita untuk menjadi the next Pirate King. Setiap ahli kru yang dia kenal, semuanya mempunyai jalan cerita bagaimana mereka kenal. Sebab bukan senang Luffy ni dia nak ajak orang untuk join kru dia. Tambahan pula bajak laut ini dikategorikan sebagai penjahat. Setiap kru member dia ni mempunyai tugas masing-masing dan mereka juga mempunyai cita-cita dan impian seperti Luffy. Sebagai contoh, Zoro ingin menjadi pedang terhebat dunia, Sanji ingin melihat All Blue dan Nami ingin melukis peta dunia. Cerita ini juga menceritakan backstory yang sangat menyedihkan dan mempunyai banyak rahsia dan misteri yang tidak diketahui. Anime ini juga menunjukkan sikap kemanusiaan kita pada zaman sekarang. Sebab dalam anime ni ada marine yang baik dan ada juga yang jahat. Yang jahat ni dia sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mencapai matlamat yang dia nak. Sama juga dengan pirate. Ada juga pirate yang jahat dan ada juga pirate yang baik. So, watak utama dalam cerita ni iaitu Luffy, mestilah dia seorang pirate yang baik. So, apa yang baiknya dia ni? Dia ni kalau bab friendship, dia lah nombor satu sekali. Kerana dia mudah membuat orang senang dan terhibur dengannya. Dan lagi satu,
setiap pulau yang mempunyai masalah, Luffy dan krunya akan segera membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Antara masalah yang dilema etika yang dihadapi oleh watak utama adalah membuat keputusan tanpa berfikir. Jadi Luffy ni dia jenis seorang yang buat sesuatu tu tanpa berfikir, sehingga kan kru dia ni dah biasa dengan si Luffy ni. Watak yang terlibat dalam cerita ni sangatlah banyak. So saya ceritakan, saya sebutkan kru Luffy sahaja, iaitu Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Franky, Robin, Brook dan Jinbei. Pilihan untuk watak ni membuat keputusan kerana Luffy ni dia seorang yang sangat-sangat yakin dengan diri sendiri untuk mengalahkan setiap musuh yang dia hadapi dan dapat selesaikan masalah dengan mudah. Nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan tersebut adalah keberanian. Luffy ni dia berani untuk menghadapi lawannya walaupun lawannya berganda-ganda lagi kuat daripada dia. Nilai yang diabaikan oleh watak ketika membuat keputusan adalah melakukan sesuatu tanpa fikir. So macam saya cakap tadi, Luffy ni dia membuat keputusan tu tanpa fikir dan dia tidak menggunakan strategi dan tidak berbincang dahulu dengan kru dia sendiri. Sebab watak membuat keputusan. Sebab watak membuat keputusan kerana mereka ni mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi mereka harus tempuhi segala cabaran yang datang untuk mencapai cita-cita mereka. Sebagai contoh, cita-cita Zoro, Sanji dan Nami. Salah satunya mereka hendak menjadi pedang terkuat dunia, untuk melihat All Blue dan untuk melukis peta dunia. Kaitan keputusan tersebut dengan teori etika, saya memilih teori kepribadian mulia. So watak yang dalam cerita ni, mereka banyak mempunyai sifat yang berani dan baik hati dalam memberi bantuan kepada penduduk di setiap pulau untuk menyelesaikan masalah walaupun terpaksa mengorbankan nyawa mereka. Pendapat saya, watak telah membuat keputusan dengan sangat betul kerana walaupun mereka ni memilih jalan untuk menjadi bajak laut yang dikatakan sebagai penjahat, tetapi mereka ni tidak mempunyai sifat yang buruk. Mereka hanya mengejar cita-cita dan impian mereka sahaja. Dan cita-cita dan impian mereka ni tidak berkait dengan orang yang tidak bersalah. Mereka juga telah banyak membantu penduduk-penduduk di setiap pulau dari kejahatan pemerintah dunia dan bajak laut. Sebenarnya, kru Luffy ni telah membetulkan balik keadaan dunia yang dalam huru-hara yang dipegang oleh kerajaan dunia yang mempunyai sistem yang tidak adil kepada rakyat. Kesimpulannya, cerita ini sangat-sangatlah menarik kerana ia mempunyai jalan cerita yang susah untuk dibaca. Cerita ini juga adalah cerita yang paling terbaik di Jepun. So bagi orang yang tak pernah tengok One Piece ataupun yang baru nak tengok One Piece tapi masih lagi was-was, jadi ini adalah anime yang paling saya sarankan lah. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang berkaitan dengan cerita One Piece ni. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.